Saya Douglas Elliot bagi segmen Tempat Kita. Kami bawakan kepada anda destinasi tumpuan serta tarikan pelancongan tempatan. Setelah sekian lama sepi dan suram, Gua Pari-Pari kini kembali meriah dan berseri. Juga dikenali sebagai Fairy Cave, tarikan ini terletak di daerah Bau dan ia baru saja dibuka semula kepada umum selepas kerja pengubahsuaian selama 2 tahun. Menurut legenda penduduk tempatan, Gua Kapur ini mendapat namanya daripada kisah dongeng pari-pari yang dikatakan menghuni gua ini pada suatu ketika dahulu. Projek menaik taraf Gua Pari-Pari bermula pada tahun 2020, namun proses penambahbaikan memakan masa yang lama gara-gara pandemik COVID-19. Kunci salah kami kurang lebih dalam tahun 2020 and then 2021 kira dah start construction tadi kira sudah bermula lah, tapi dalam jangka masa 2021 tahunnya tadi adalah tergendala sikit disebabkan pandemik. Selepas siap kerja menaik taraf tangga dan membina kaunter tiket dan pelawat serta viewing platform atau platform tontonan, Gua Pari-Pari dibuka semula pada 1 Mac lepas. Selain daripada itu, kita ada install beberapa lampu juga di dalam duck trail, and then dari segi trail juga kami orang ada pasang handrail, and then untuk summit kita orang ada buat platform juga dan some bridges lah, iron bridges. So far memang sangat-sangat menggalakkan. Since after orang tahu yang Fairy Cave dah buka, memang kita macam kena serbu lah. Memang banyak orang yang datang. The numbers of visitors dalam hari kurang lebih dalam 500 lebih macam lah. Tarikan utama Gua Pari-Pari terletak di dalam gua itu sendiri. Keunikan struktur stalagmite dan stalaktit yang berusia jutaan tahun pasti memukau pengunjung yang berada di dalam gua ini. Kedua-dua struktur batu tersebut terbentuk hasil daripada pengumpulan kalsium karbonat daripada air yang menitis selama berabad-abad. Terdapat 3 laluan yang boleh anda lalui, iaitu Twilight Trail, Dark Trail dan Summit Trail. Walau bagaimanapun, bagi laluan Summit Trail, pengunjung disarankan untuk menghubungi pejabat Taman Rizab Gua Pari-Pari terlebih dahulu untuk menempah pemandu pelancong. Dia orang memang perlu call dulu, perlu arrange masa dengan guide tu dulu, booking dulu at least 2 or 3 days sebelum dia orang mau pergi tour tu. So booking dulu, dia orang boleh discuss dengan guide itulah, berbincang seperti berapa harga tiket. Dalam pada itu, pengunjung juga disarankan untuk menggunakan pakaian yang sesuai. Kasut lah, dia orang semua mesti pakai kasut, itu yang digalakkan. Dan kalau pakai selipar memang kita tidak benarkan lah. Yang ini dari segi keselamatan kita untuk pelawat, sebab selain daripada itu, kenapa kita suruh dia orang pakai kasut? Sebab as we know, di dalam gua macam ini banyak jenis-jenis binatang ataupun binatang yang merayap yang dekat atas tanah tu, yang berbisa macam lipan. Bayaran masuk ke dalam Gua Pari-Pari adalah serendah RM1 bagi dewasa tempatan berumur 18 tahun ke atas, manakala kanak-kanak bawah 18 tahun dan warga emas berusia 60 tahun ke atas boleh masuk secara percuma. Gua Pari-Pari dibuka kepada umum setiap Selasa hingga Ahad serta cuti umum dari jam 9 pagi hingga 4 petang. Sempena cuti panjang musim perayaan ini, apa kata anda bersama keluarga meluangkan sedikit masa melawat Fairy Cave ini? Laporan Douglas Elliot dan juru kamera Aziz Soleh, TVS Bau. Aktiviti Lasak All-Terrain Vehicles atau ATV akan dipasarkan sebagai produk pelancongan utama di Teluk Melanau untuk menjadi tarikan baru di negeri ini. Malah, impak usaha Kerajaan Sarawak membawa pembangunan yang pesat dengan pembukaan jajaran sematan Teluk Melanau sejak Januari 2019 membantu merancakkan lagi pertumbuhan ekopelancongan masyarakat setempat yang mengusahakannya. Madeline Dugat ada laporannya.
Teluk Melano yang menerima kemudahan lebuh raya Pemborneo kini menjadi tarikan pelancong khususnya di Sarawak. Dan apakah keistimewaan perkampungan terhujung di barat daya Borneo ini? Jom ikuti saya. Menurut pengusaha ATV Zulkifli Razali, pelbagai aktiviti yang menarik ditawarkan kepada pengunjung, termasuk inap desa bagi mereka yang ingin bercuti bersama keluarga. Terutama di Teluk Melano, seperti yang kita orang semua tahu, Teluk Melano adalah 0.0 km. Jadi di situ adalah ujung buntut Sarawak lah, ujung map Sarawak. Jadinya orang menjadi tarikan orang dan tarikan yang menarik. Pantai di situ airnya biru, airnya lain daripada lain lah. Terutama kita pergi ke Tanjung Datuk, ke ujung sekali atau orang ke Leban Gadung, air di Sia memang berlainan lah, macam orang ala-ala Sabah lah. Air memang biru. Zulkifli yang mengusahakan RYNA TV kini sedang dalam perancangan untuk memperkenalkan aktiviti ekstrim ATV di kawasan lasak seperti merentas hutan selepas menerima sambutan daripada pengunjung. Jelasnya ini bagi memberi pengalaman baru yang pertama seumpamanya di Sarawak selain menjanjikan kepuasan buat penggemar sukan ekstrim. Lazimnya aktiviti ATV di Teluk Melano hanya diadakan di kawasan pantai sahaja. The next plan kami adalah kami akan buka ATV untuk jungle track yang lebih adventure lagi. Antara orang jalan dari Teluk Melano pergi ke Teluk Sabang. Jarak antara Teluk Melano pergi Teluk Sabang dalam 2,5 km lah. Pergi dalam masa 20 minit dan balik 20 minit lah. Bagi Bidah Amin yang mengusahakan Teluk Melano kuat baik sejak tahun 2019, pandemik COVID-19 sedikit sebanyak telah menjejaskan pendapatan mereka. Namun susulan peralihan negara ke fasa endemik memberi sinar baru kepada pengusaha tempatan untuk kembali aktif dalam sektor pelancongan bagi membantu meningkatkan kedatangan pelancong dari dalam dan luar negara. Dekat nak sebulan lebih lah dah kami balik. Dolok memang tak ada orang lah. Ada tapi si berapa. Tapi kami malah buka juga hari-hari. Aktiviti ATV merupakan salah satu tarikan utama pelancong di kawasan pantai Teluk Melano. Untuk itu kami bawakan kepada anda perkongsian peminat aktiviti ATV ini. Muhammad Sahrinuddin, seorang penuntut UiTM Samaran berkata, aktiviti ATV memberi peluang kepada pengunjung untuk menikmati keindahan alam semula jadi di kawasan yang merupakan penempatan paling hujung di Sarawak. Di situ banyak tarikan seperti macam ATV tu dengan nyempun persekitaran lah. Sebab kami dah pernah pergi ke situ kali kedua. Tu adalah kali kedua. Kali pertama nya belum se-develop macam tu lah. Kiranya ada perkembangan. So ia adalah tarikannya lah sebab makin lamanya makin berkembang nak. So tu dapat jadi salah satu tarikan yang bagus lah untuk pelancong luar. Okay lah, so for me I think everyone should come here lah for ujung minggu beriadah apa indah. Since banyak situ dah banyak yang pun ATV apa indah, macam-macam aktiviti boleh dilakukan di situ lah. This activity lah ATV tu sidak boleh experience main ATV tu. And selalunya mesti orang akan bergambar macamnya. Sementara itu, pemilik Heti ATV Beach Adventure Sah Nizai berkata, pihaknya memandang serius aspek keselamatan bagi memastikan keselamatan penunggang ATV terjamin. Mengajar macam nyembak nak. Mau ikutnya aja. Akunya nantak orang mau ikutnya aja. Punya pandai lari, pandai laju, abang tunggah lah, mengselurkan macam aja. Pembangunan infrastruktur jalan raya meranjakkan kembali sektor pelancongan terutama di kawasan pantai Teluk Melano. Ia sekaligus menjana pendapatan penduduk. Laporan Menidugat bersama jurukamera Nazura untuk TVS. Sekian sahaja segmen tempat kita untuk malam ini. Saya Daku Saliut. Salam hormat dan selamat malam.